Hello, Assalamualaikum. What up guys? Apa khabar semua? Minta maaf hari ni saya 8 minit lewat untuk buat sembang bimbang live bersama korang semua yang ada dekat sini. Alhamdulillah hari ni saya berada macam biasa di office saya. Pagi tadi saya ada kelas tentang kelas lah kan. Alah, kelas tu berkenaan tentang manage benda lah. So hi for those yang baru join, thank you for just joining. Hari ni kita akan bercakap tentang satu topik yang maybe orang salah faham yang terlalu teruk sangat. Alright. Okay. Sebelum tu saya nak tahu, korang dengar tak apa yang saya cakap ni? Kalau dengar boleh tak tolong like sikit ke? Tolong komen sikit ke? Apa ke kan? Saya nak tahu juga sama ada Awi. Terima kasih for the likes. Siapa kat situ tu? Hello Muhammad Syah Azhari. Hello Arjuna Junaidi. Thank you for just joining. Wow. Apa khabar? Hello Muhammad Syukri Hamid. Apa khabar? Apa khabar orang di sana? Okey. Hari ni macam biasa kita akan buat sembang bimbang. For those yang mungkin nak tahu pertama sekali apa benda sembang bimbang live ni kan, mungkin korang just nak tahu sebenarnya sembang bimbang live ni is about what. Sembang bimbang live ni adalah satu acara yang saya buat every night setiap pukul 10 malam. Why? Sebab saya nak reach to more people. Saya nak reach to more people yang mungkin yang ada masalah nak menurunkan berat badan mereka. Pada mereka yang mungkin ada masalah ni, dan insya-Allah saya boleh bantu in some way. Dan kalau boleh saya really nak membantu those yang ada masalah yang nak turunkan berat badan. Hari ni topik kita adalah kita akan bercakap berkenaan dengan macam mana kita nak detect kait dan kita buat tu salah. Thank you for just joining. Thank you for the likes. Thank you for the love. Thank you for those yang memberi support kepada saya. Thank you Eril Mikael. Thank you semua yang ada dekat sini. Okay, before I go any further, izinkan saya memperkenalkan diri saya dulu. Nama saya Syaharudin. Nama saya Syah. Daripada Batak Fitness. Kepakaran saya adalah membantu mereka yang ada masalah kurang keyakinan diri, rasa rendah diri dan rasa tersisih disebabkan berat badan yang berlebihan. Anda boleh panggil saya Syah, pakar kurus anda. Macam best tak bunyi dia kan. So saya nak membantu orang yang ada masalah berat badan, sebabkan insya-Allah dengan cara saya membuat live ni ada beberapa perkara yang mungkin akan berlaku. Pertama sekali, saya dapat reach to more people dan saya akan dapat menjawab soalan-soalan sekiranya you have any questions berkenaan dengan nak turunkan berat badan. Okay. Sebelum tu saya nak tahu dekat sini siapa yang dah ready dengan topik saya hari ni. Siapa yang tak sabar-sabar nak tahu tentang topik kita hari ni. Topik kita hari ini tak lain tak bukan ialah macam mana kita nak identify kita punya diet tu betul atau salah. Kan? Sebab ramai orang sini diet. Cara diet dia betul salah dia pun tak pasti, tapi sedar-sedar ada something else yang berlaku. Kan? So apa yang saya nak bantu dekat sini simple, saya nak kalau boleh apa yang korang buat tu tak membuang masa, sebab you have wasted a lot of time kalau katakan korang buat something without know your direction. That's as simple as it is. Faham tak maksud saya? Kalau faham boleh tak tunjuk like sikit, tunjuk love sikit kan. So macam biasa bila saya buat live ni, saya akan open. Saya akan buka kepada any questions yang korang mungkin nak tanya tentang any soalan lah kan, tentang apa-apa soalan berkaitan nak kurus ni. Kalau kata korang tanya boleh tak makan tu ke, boleh tak makan ni ke, like why not, tanya je lah kan. I'm not gonna eat you guys. Bukannya saya nak makan orang pun. So yes, kalau katakan korang berminat nak tahu anything ataupun nak tahu apa-apa soalan,
ataupun nak tanya apa-apa soalan, korang boleh sahaja bertanya, sebabkan insya-Allah itulah tujuan saya buat live ni, sebab nak menjawab soalan-soalan yang mungkin korang ada di dalam hati dan jiwa korang. Kan? So, alright, hello Amir Muhammad, how's Tawau? Okay ke? Alright, macam biasa, saya Allah Akbar. Buat. Alright, macam biasa kita akan start dulu. Macam saya akan share dulu apa update hari ni kan. Apa update hari ni? Hello Ashar Muhammad Abdul Abu Hasan. Hello yang ada dekat sini. Tengok siapa lagi ada dekat sini yang dah join tu. Tengok sikit. Alright. Wow. It's overwhelming, bro. Okay. Hari ni macam biasa update saya hari ni. Ini weekend kan. Weekend macam biasalah, it's a family day. So hari ni macam biasa, bukan macam biasalah, hari ni agak luar biasa sikit sebab pagi ni saya pergi kelas, saya pergi kursus tentang cash flow kan, soal tentang bisnes saya kan. So setiap orang satu baju, okey, kalau nak tahu inilah Batik Global, logo lama dia. Batik Global, for your information, kalau korang nak tahu, Batik Global adalah parent company kepada Batik Fitness. Batik Fitness adalah company yang saya tengah run sekarang ni juga untuk buat projek membantu orang yang ada masalah berat badan supaya saya dapat approach dan dapat membantu supaya hai Kamilah Abdul Kadir, supaya saya dapat membantu mereka yang ada masalah berat badan. So insya-Allah dengan saya buat live hari ni, sedikit sebanyak akan membantu Batik Fitness ni untuk approach korang semua. Okay, I'm not sure whether you get my point ke tidak. I'm really sorry. Hello Syazwan Saleh, apa khabar? Alright. Okay, saya ada letak satu link, WhatsApp link kat situ. Tujuan saya adalah sebab besok saya akan buat satu kelas nutrition secara sebasic-basicnya, supaya bila korang tengok kelas, bila korang join kelas tu, korang akan faham tentang macam mana caranya untuk kurus dengan cara makan yang betul. Sebab ada banyak cara nak kurus ni sebenarnya kan. Ada banyak cara nak kurus. Antara cara nak kurus tu adalah dengan cara exercise, jaga makan. I believe semua orang yang ada dekat sini, yang tengah menonton sekarang ni, semua pun tahu macam mana caranya nak turunkan berat badan dengan mudah. Semua orang tahu. Kau mungkin boleh cakap, tak payah makan nasi, tak payah minum air manis, tak payah buat ni, tak payah buat tu, kena exercise hari-hari dan sebagainya. Alright. So kalau katakan korang betul-betul berminat, korang boleh klik WhatsApp link yang saya bagi tu, dan kita akan talk further tentang macam mana caranya untuk membantu korang untuk turunkan berat badan. Sebab I'm really excited untuk bantu korang sebenarnya. Hello Syazwan Saleh, thanks for WhatsApp saya. Kejap lagi saya akan reply. Hello Wadi Pokmat, apa khabar semua yang ada dekat sini. Alright, seperti yang saya cakap tadi, kita akan buat live Q&A. Kalau katakan korang ada sebarang persoalan tentang korang punya perjuangan nak kurus, just tanya soalan ni semua, sebab we are on the same page. Sebab perjuangan saya juga adalah untuk membantu korang dapat menurunkan berat badan dengan cara yang sihat. Saya punya approach dan saya punya preaching, saya tak menjual sebarang suplemen kurus, sebabkan saya tak percaya pada suplemen kurus tu. Mungkin ada yang dah tahu atau mungkin yang tak tahu lagi tentang arwah mak saya yang menggunakan suplemen kurus ni sehingga dia jatuh sakit. For 17 years dia terlantar dekat katil dan sudahnya dia meninggal atas sebabkan faktor masalah hati, masalah liver. So I don't want to talk further about that, but kalau korang betul nak tahu, korang boleh tunjuklah yang korang nak tahu kan. Kalau korang nak tahu, mungkin korang nak tanya, nak tahulah bro, bagilah tahu kan gitu. Tapi it's okay. Hari ni kita akan cakap tentang 3 cara macam mana nak tahu diet yang kita gunakan tu adalah diet yang salah. Sebenarnya ada banyak cara lagi, tapi 3 cara ni adalah cara yang 3 indikator ni ataupun 3
benda ni kita akan nampak dengan lebih jelas lagi kan. Jadi apa maksud dia, sekiranya bila korang tengah berdiet dengan cara korang sendiri kan, like whatever diet yang korang tengah buat sekarang ni, kalau katakan korang identify 3 perkara ni berlaku, apa yang korang kena buat ialah korang kena stop diet cara macam tu. Korang kena diet cara lain pula, because cara tu cara yang salah, cara yang korang tak sepatutnya continue. Sebab kalau korang continue lagi, masalah lain akan datang pula. Faham tak maksud saya? Alright, hari ni saya tak nak bercakap tentang terlalu banyak sangat jargons. Apa tu jargons? Macam pasal kalori lah, pasal apa benda, pasal calorie deficit lah, pasal calorie surplus lah. Because from the way that saya bercakap dengan korang sebelum-sebelum ni, saya nampak seolah-olah macam tak berapa, korang tak apa nak clear lagi konsep ni semua kan. But it's okay. Kalau korang tak faham, kan korang betul-betul nak faham tentang konsep yang saya nak ajar ni, boleh klik dekat WhatsApp link. Sebab saya akan adakan kelas kurus RM10 esok jam 8.30 malam. Kelas ni sebelum saya buat sembang bimbang live esok malamnya pada jam 10 malam. Kita akan start pukul 8.30 dan kita cuba nak berakhirkan dia pukul 9.30. Jadi target audience saya dalam 15 ke 20 orang lah. Sebabkan saya cuba nak approach semua orang yang ada dekat situ. Saya cuba nak menjawab semua soalan yang ada dekat situ dengan lebih efektif, dengan lebih efisien. Faham tak? So kalau katakan terlalu ramai orang kat dalam kelas, mungkin setiap korang ada maybe dalam 10, 12 soalan, 11, 20 soalan kan. Mungkin saya tak dapat nak jawab ke semua soalan-soalan tu. Dan apa kelas tu saya akan ajar adalah, saya akan ajar something berkenaan dengan tentang apa itu kalori, macam mana nak tahu kalori kita, ataupun itu yang kedua. Ketiga, saya akan juga cakap tentang macam mana kita nak makan mengikut keperluan kalori kita. Ketiga, kita juga nak cakap tentang macam mana nak track pemakanan kita. So dengan setiap proses yang saya ajar tu, termasuk dengan cara exercise yang betul, setiap benda yang kalau kita follow tu, dalam masa seminggu je dah nampak kesan dah. Dan dalam masa seminggu tu dah nampak kesan, bermaksud kita akan dapat turunkan berat badan dalam tempoh yang sangat singkat dan dengan cara yang sangat sihat. Saya tak ajar untuk makan any pill ataupun any kopi ataupun teh yang menyebabkan korang kurus. Itu adalah something yang saya tak ajar. Sebab saya tak suka approach cara macam tu, cara membeli. Sebab nak kurus ni adalah cara yang paling murah sekali. Cara paling murah sekali adalah untuk urus. Nak gemuk cara dia mahal, tapi nak kurus ni cara dia murah. So banyak cara yang saya boleh ajar dengan cara yang lebih murah. Dan tapi apa yang korang kena buat adalah korang perlu faham dan realize that this thing is something yang bukan shortcut. This is a change of lifestyle. Alright. Before saya cakap melalut-lalut, saya kembali kepada point saya, macam mana kita nak tahu cara diet kita bersalah. Cara diet kita yang salah, kita akan nampak daripada 3 benda ni. Pertama sekali yang paling obvious adalah kita akan rasa lemah dan tak bermaya dan rasa macam ngantuk sahaja. Okey, kalau katakan korang ada diet yang korang buat macam tu, korang rasa macam sangat penat, sangat tak bermaya, macam mengantuk aja, rasa lemah, rasa nak tidur aja, rasa macam tu, rasa macam tu kan. Rasa lemah lah, basically rasa lemah. And sampai satu tahap dia boleh affect kita punya performance kat tempat kerja kan. Sampai bos kita pun kata macam kau ni dah tak macam dulu dah, demo lah ni tak serupa dulu dan sebagainya kan. So benda tu adalah sesuatu yang kita harus tahu, yang dia cara tu lah cara diet yang salah. Basically speaking, cara tu lah cara diet yang salah. So kita kena ubah sikit diet yang macam tu supaya kita akan dapat cara yang betul. Ubahlah sikit kan maksudnya. So far boleh follow ke apa saya cakap?
boleh follow tak apa saya cakap. Kalau boleh follow, kalau boleh dengar, boleh tak like sikit ke, komen sikit ke, sebab saya nak tahu juga. Adakah sebenarnya saya bercakap ni orang boleh dengar? Boleh tak komen sikit ke, like sikit ke, dengar ke tidak apa saya cakap ni, voice dia macam putus-putus ke, ataupun mungkin gambar saya blur-blur ke, ataupun apa ke. Sebab saya nak korang nampak benda ni, dan sebab saya nak tahu, saya nak highlightkan kepada korang yang topik ini adalah sangat penting. Ini adalah something yang saya realise juga berdasarkan apa, berdasarkan saya punya apa tu, thank you for the like keladi merah. Okay, ini adalah berdasarkan saya punya interaction dengan klien-klien saya, dan saya nampak juga cara macam ni adalah cara diet diorang membuatkan diorang jadi macam lebih tak sihat lah. Jadi diorang jadi makin lemah, diorang jadi macam makin mengantuk, tak bermaya dan sebagainya. So cara itu adalah cara yang salah. Yang pertama, diet yang salah, saya ulang balik, adalah bila kita diet, kita akan rasa lemah, kita akan rasa penat, kita akan rasa tak bermaya, kita akan rasa mengantuk dan benda-benda macam tu. Dan dia akan effect kita punya performance dalam kita punya daily activity. Faham? Okay. Itulah yang pertama. 3 cara untuk kita tahu macam mana diet kita salah. Yang pertama sekali, kita akan rasa penat dan tak bermaya dalam tempoh jangka masa yang lama. Kalau sebulan lah kita penat. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kita akan rasa moody. Moody tu macam mana? Maksudnya macam bila kita diet, kita akan rasa nak marah orang je. Kalau kita akan rasa nak marah orang, mungkin setengah orang dia akan rasa macam dia nak menangis saja. Ada dia rasa macam dia rasa macam sedih, tak tahu pasal tiba-tiba. This is very normal. This is very normal for people salah cara diet. So bila orang salah cara diet, itulah efek dia. Dia akan rasa mood swing. Dia akan rasa mood swing bila dia salah cara diet. Itu yang kedua. Alright. Yang ketiga, siapa nak tahu yang ketiga? Siapa nak tahu yang ketiga boleh tak komen sikit? Saya nak tahu lah sebenarnya siapa yang follow saya ni. Saya nak tahu lah siapa yang follow saya ni. Adakah yang follow saya ni memang nak tahu ke, ataupun sebenarnya dia tak nak tahu sebenarnya kan? Alright. So saya nak tahulah juga siapa yang berminat nak tahu lebih lanjut tentang topik yang saya cakap ni kan. Alright. Saya nak bagi tahu, just nak share kan. Saya dah membantu lebih daripada 50 orang in total. So kesemua mereka dapat turunkan berat badan dalam tempoh seminggu je, dalam 1 kilo ke 2 kilo kan. Diorang, di kalangan diorang ni ada yang dah obese, ada juga yang dah cuba turunkan berat badan, berjaya turunkan berat badan, tiba-tiba stuck, tak dapat turunkan berat badan for some reason. So ada juga yang ada sakit pinggang, sakit kaki dan sebagainya. Diorang nak turunkan berat badan, diorang nak ubah lifestyle diorang. Saya ajar dia a few things tentang exercise, tentang makanan, dan diorang pun alhamdulillah dapat turunkan berat badan. Sebab apa masalah orang yang ada masalah berat badan ni? Korang nak tahu tak apa benda? Selain daripada ada rasa macam kurang keyakinan pada diri diorang sendiri, diorang pun akan ada juga rasa rendah diri, rasa tersisih macam saya cakap sebelum ni. Mereka juga sebenar-benarnya ada kemungkinan untuk dapat penyakit-penyakit macam diabetes, macam darah tinggi, macam apa tu, high kolesterol, macam penyakit jantung, dan macam-macam penyakit yang berkaitan dengan obesity. So siapa sini takut dengan benda-benda tu semua? Saya kalau katakan korang tak takut, bermaksud korang bukan gemuk lah. Korang bukan ada masalah tu. In fact sebenarnya kalau orang yang tak gemuk pun boleh jadi ada high kolesterol. Ini kan pula orang yang gemuk. So banyak benda kena consider dalam kesihatan ni. Sebab in the end of the day, it's not about the way, it's not about kita gemuk ke kurus, tapi it's about kita punya health, sama ada kita healthy atau tak, dan sejauh mana kita tengok depan cermin dan kita suka apa yang kita nampak kat cermin. Adakah kita happy dengan the way we look? Adakah kita happy dengan
dengan body yang kita ada, ataupun adakah kita sendiri yang body shaming diri kita sendiri. Itu dia yang saya nak cuba tolong sekarang ni, sebab saya benar-benar nak membantu those yang ada masalah nak turunkan berat badan. Maybe ada yang segan sini kan, nak komen, nak tanya ke apa semua kan. It's okay, boleh PM saya, dan saya juga dah letak pin komen dekat setiap channel yang saya ada sekarang ni. Saya letak link WhatsApp saya, dan korang boleh klik kalau katakan korang rasa nak tanya yang lebih personalised. Dan insyaAllah saya akan cuba bantu, sebab saya benar-benar nak membantu mereka yang ada masalah berat badan. Kenapa saya benar-benar sibuk sangat nak tolong orang kurus ni? Kenapa? Ramai orang tanya saya, kenapa bro kau nak buang masa kau tolong orang untuk kurus? Sebab bukannya senang nak tolong orang kurus. Sebab pertama sekali, orang yang gemuk ni, diorang ni memang macam-macam lah perception diorang, saya tak nak sebut. Tapi sebenarnya kenapa saya benar-benar nak membantu orang untuk turunkan berat badan? Sebab pertama sekali, Malaysia adalah sebuah negara yang paling obese sekali di Southeast Asia. Dan kanak-kanak Malaysia yang berumur 9 tahun ke 19 tahun adalah kanak-kanak range umur yang terobese sekali. Second terobese sekali di Southeast Asia. Dah lah kanak-kanak terobese, second obese dapat silver medal, yang dewasa pula dapat gold medal. Malaysia boleh kan? So saya nak ubah tu sekarang ni. Saya nak ubah, dan saya nak ajak those people yang ada masalah berat badan dan mungkin tak ada masalah berat badan, sama-sama bersama dengan saya dengan movement saya ni. Sebabkan kenapa? Sebabkan mungkin orang yang ada masalah berat badan ni, mereka yang ada masalah berat badan ni, mungkin mereka juga yang ada masalah masalah obesity ni adalah di kalangan family member korang. Mungkin juga di kalangan spouse korang, di kalangan adik-beradik, kawan-kawan korang dan sebagainya. Tolong diorang. Kalau korang rasa apa yang saya bagi tahu ni adalah something yang betul-betul yang boleh benefit diorang, share this video kepada diorang, biar lebih ramai lagi saya dapat connect dengan diorang. Biar kita sama-sama berada dalam satu networking, sama-sama membantu mereka yang ada masalah nak turunkan berat badan ni. Kenapa saya minta buat macam tu? Sebab simple. Sebab sebaik-baik manusia adalah manusia yang memberi manfaat kepada orang lain. So saya nak jadi di kelompok manusia yang memberi manfaat kepada orang lain, dan saya nak korang juga menjadi manusia yang boleh memberi manfaat kepada orang lain. If not to yourself, but to your community kan. Okey, kembali kepada topik saya tadi. Macam mana kita nak tahu diet kita ni salah? Pertama tadi saya sebut yang bila kita diet yang salah tu, kita akan rasa lemah dan kita akan rasa tak bertenaga, kita akan rasa macam tak bermaya sebenarnya. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi saya dah sebut, dia akan rasa moody, dia akan rasa mood swing. Dan yang ketiga, yang terakhir sekali ialah dia akan ada macam foggy. Fikiran dia akan foggy. Maksud foggy tu, dia tak dapat berfikir dengan jelas, dia tak dapat berfikir dengan betul. So kalau sebelum ni kalau kita tanya dia 1 campur 1 berapa, dia akan senang-senang jawab 2. Tapi bila kita tanya dia 1 campur 1 berapa, dia macam 2 apa? Macam tu lah. Dia punya akan cara macam tu. So fikiran dia macam mudah terganggu. Bukan terganggu, macam fikiran macam foggy lah, macam tak jelas, tak terang. Macam tu sekali. Dia punya efek dia kalau dia salah diet. Itu 3 cara nak tahu macam mana diet kita salah. Selain daripada itu, korang nak tahu tak apa lagi yang saya nak tambah kat sini kan? Apa saya nak tambah kat sini adalah those yang cuba nak kurus dengan cara yang salah ni, antara efek dia tak kurus-kurus pun. Tu yang keempat. Saya janji nak bagi 3 kan, saya bagi 4. Saya bagi lebih sebenarnya. Dia tak kurus-kurus pun. Selain daripada dia tak kurus-kurus pun, dia juga akan ada sakit-sakit bahagian sendi. Kenapa jadi macam tu? kan? So right,
Saya nak pun buat sesuatu dulu bagi korang boleh nampak, supaya korang semua boleh nampak saya. Supaya korang semua boleh nampak saya lebih jelas lagi. Sebab saya punya ni simple. Saya nak share all the information yang saya boleh share kepada semua orang yang ada dekat sini. Sebab saya nak really membantu mereka yang ada masalah nak turunkan berat badan. Saya memang betul-betul ikhlas membantu, ikhlas kan. Saya betul-betul ikhlas nak membantu mereka yang nak turunkan berat badan mereka. Sebab kan bagi saya, kalau saya dapat bantu diorang untuk turunkan berat badan, saya akan rasa kalau saya dapat bantu diorang untuk turunkan berat badan, saya akan rasa macam satu achievement, small achievement untuk saya buat benda ni kepada orang. So again, kalau sesiapa yang berminat untuk dibantu turunkan berat badan mereka, for your information, just PM saya sekarang ataupun klik dekat WhatsApp link yang saya dah bagi tu. Dan saya bukan nak menjual any produk. Saya tak menjual produk kurus. Saya tak menjual kopi kurus ke apa benda ke. Saya hanya ajar tips. Saya hanya nak educate people. Sebab bagi saya, dengan cara educate people lah akan membantu ramai orang untuk capai kepada goal yang dia nak capai. Right, hello Syafiq Jo, hello Syazwan Saleh. Selain itu, kalau boleh lah sebenarnya kan, kalau boleh saya nak jadi someone yang korang boleh refer. Kalau katakan korang nak tahu lebih lanjut tentang boleh tak kurus dengan makan ni, boleh tak kurus nak makan tu. Tapi paling terbaik sekali untuk menjawab soalan-soalan tu, why not kalau katakan korang boleh join kelas kurus saya yang saya akan adakan esok jam 8.30 malam melalui platform Zoom. Saya tak nak buat kelas physical class sebab saya tahu ramai orang kat sini tak berada kat area Kajang, dan saya scattered lah kawasan korang kan. Ada yang dekat Tawau ni ada yang dekat Kota Kinabalu. Ada siapa dekat sini yang saya kenal? Ada yang dekat Perak kan. So ada yang dekat Johor Bahru pula tu kan. So saya cuba nak membantu seramai mungkin orang. Jadi saya buat dalam platform Zoom platform, yang mana korang boleh download apps tu dekat dalam Play Store ataupun App Store Zoom. Dan sesiapa yang berminat boleh WhatsApp saya sekarang. So bila korang agree nak join, dan saya akan bagi link tu, dan korang boleh join pada waktu before 8.30 tu lah. Okay, sebelum 8.30 kelas tu akan berjalan, saya akan bagi link dan saya akan mulakan kelas. Kenapa saya suka guna platform Zoom? Sebabkan saya boleh share screen daripada iPad saya. Saya boleh tunjuk some calculation, saya boleh tunjuk some body part, saya boleh tunjuk macam mana caranya untuk kita track makanan, dan macam mana dengan semua benda ni ultimately boleh turunkan berat badan korang. Dan saya boleh ajar juga hello Fendi, Ima Fendi, hello, hi, like sikit. So macam mana juga dengan cara macam ni boleh membantu korang untuk turunkan berat badan. Just imagine mungkin saya just nak sentuh sikit lah hati korang kan. Saya tak ada lagu nak pasang. Saya nak sentuh hati korang sikit. Let's say perempuan, katakanlah wanita yang ada dekat sini kan. Alright, siapa kat sini perempuan? Boleh tak like sikit yang mana perempuan? Hello Azizi Salina. Boleh tak like sikit kalau ada kat sini perempuan? Boleh tak tunjuk love sikit ke kalau ada yang perempuan kat sini? Ke semua lelaki kat sini? Yelah kot, semua lelaki kot kat sini. Tu yang nama macam perempuan ni siapa pula? Ada pun like seorang. Siapa like tu? Saya nak tahu siapa sini perempuan. Alright, tak apa. Ada yang dah like tadi tu, saya just nak cakap lah kan. Love pun ada juga. Thank you for the like, thank you for the love.
Ni saya nak bagi tahu something sikit tentang apa yang saya nak cakap. Katakan perempuan, thank you for those yang bagi saya like lagi Syamimi. Alright, let's say kalau katakan korang dah kahwin, korang ada masalah berat badan. Saya cakap pada perspektif seorang lelaki dan korang adalah perempuan yang mendengar ni. Saya assume korang masih ada kat sini. Korang ada tak sedikit rasa macam seolah-olah suami korang, I'm sorry about if I wanna say this, saya nak minta maaf awal-awal dulu. Sekiranya lelaki, suami korang ataupun suami anda, suami kakak-kakak, suami adik-adik yang kat sini rasa macam dah kurang sikit nak bersama dengan kita. Bukan bersama-bersama, nak hang out dengan kita. Mungkin disebabkan masalah berat badan mungkin, atau mungkin disebabkan benda lain. Tapi what if sebenarnya masalahnya datang daripada punca berat badan? Sebab honestly speaking, perempuan akan tertarik kepada lelaki, akan lebih tertarik kepada perempuan yang cantik. Definition cantik tu bermacam-macam. Ada yang disebabkan muka dia cantik, ada yang mungkin badan dia cantik, slim dan sebagainya kan. Dan korang ada tak sedikit rasa macam aku nak jadi cantik kepada suami aku? Ada tak sedikit rasa, sekelumit rasa macam tu? Kalau ada, insya-Allah saya boleh bantu. Sebab kan saya bukannya pakar rumah tangga. Tak. Saya hanya boleh bantu korang untuk be in control tentang the way you look. Sebab muka saya dah muka macam ni, saya tak boleh nak ubah. Melainkan kalau saya pergi ke hospital ke klinik estetik ke apa ke untuk buat nose job ke apa benda semua kan, itu boleh lah ubah cara macam tu. But it's too much lah untuk saya bear the pain. Like for what kan? Tapi kita boleh ubah benda lain. Maksudnya kita boleh ubah the way we look. Macam mana kita tengok diri kita sendiri dekat depan cermin kan, macam mana caranya untuk kita nampakkan badan kita lebih slim, lebih fit, lebih bertenaga kan. Bila kita lebih bertenaga tu bermaksud kita ada ability untuk layan suami kita dan layan anak-anak kita, dan kita boleh menjadi seorang isteri yang lebih baik, menjadi seorang ibu yang lebih baik, disebabkan kita dapat jaga kesihatan kita. Do you get what I mean? Faham tak maksud saya? Saya bukannya nak offense sesiapa, because I haven't seen you in person, each and every one of you. Tapi ini adalah something yang saya nak cuba bantu juga. Kalau korang ada masalah itu yang saya sebutkan tadi, why not give it a go dengan cara kita try communicate with each other in an academic way, dengan cara yang lebih membantu korang menurunkan berat badan dengan cara yang lebih sihat dan cepat. Saya tak menjual barang untuk kurus, jangan salah faham. Saya tak menjual barang untuk kurus. Saya adalah seorang fitness instructor. Saya adalah seorang fitness coach. Saya membantu orang untuk capai ke matlamat body goal diorang. Bukan setakat body weight, tetapi body goal diorang. Diorang boleh dapatkan body composition ataupun body look yang cara yang saya ajar ni melalui kaedah pemakanan yang betul serta cara exercise yang betul. Dan insya-Allah dengan apa yang saya ajar tu sedikit sebanyak akan membantu korang mencapai apa yang korang nak di dalam life. Di dalam life bentuk badan korang lah kan maksud saya. Dan tadi saya cakap tentang perempuan, tentang kerisauan perempuan. Saya hanya sebut satu je baru. Kalau katakan perception suami diorang macam mana pada mereka yang ada masalah berat badan. Saya nak cakap pasal lelaki pula. Siapa kat sini lelaki? Boleh tak komen sikit ataupun like sikit? Boleh tak tunjuk sikit sporting, tunjuklah like sikit ke apa ke kan. Saya nak tahu berapa ramai kat sini lelaki. Saya tengok macam banyak je lelaki kat sini, tapi macam tak ada siapa pun yang dare untuk tekan button like kat sini kan. Boleh tak saya nak tahu siapa kat sini lelaki? Sebab saya nak cakap something sikit dekat lelaki yang ada dekat dalam live ni. Siapa kat sini lelaki? Kod lah. Dah bukan lelaki dah, saya pun tak tahu. Tunjuk like sikit ke apa ke kan. Sebab lelaki pula ada satu masalah. Dia tak tahu masalah dekat mana, ataupun dia sedar masalah dekat mana dan dia tak ambil kisah tentang nak selesaikan masalah tu. Faham tak? Maksud saya macam ni, lelaki yang ada masalah berat badan, okay,
Saya nak cakap ni, saya nak minta maaf awal-awal tau, tapi just this is apa yang saya nampak dalam komuniti kita. Lelaki yang ada masalah berat badan ni macam mana, apa masalah sebenar dia. Okay, so lelaki yang ada masalah berat badan ni, yang pertama sekali, kalau yang dah kahwin tu, dia akan ada masalah bersama isterinya on the bed. Bunyi dia macam tu, tapi this is the truth. Itulah hakikat yang sebenar-benarnya. Kalau katakan mereka yang ada masalah berat badan, especially pada lelaki. Pada perempuan tadi saya dah sebut, kan? Pada perempuan saya dah sebut. Ni pada lelaki pula, dia akan ada sedikit rasa macam tak mampu nak memberi that level of satisfaction kepada isteri dia kalau dia betul ada masalah berat badan. Itu yang pertama. Yang kedua, orang sekeliling dia, paling teruk sekali adalah orang yang membayar gaji dia, employer dia, bos dia, akan nampak dia macam dia bukan seseorang yang committed dan tak berdisiplin. Secara general lah maksud dia kan. Mungkin apa saya cakap ni salah, tapi setengah orang dia akan nampak benda tu betul. Mungkin tak semua orang yang gemuk ni, orang yang ada masalah berat badan ni, orang yang ada masalah berat badan ni basically ada masalah tak disiplin, ada masalah tak committed. Tapi ada setengah juga yang ada masalah begitu. Sebab why? Sebab bila kita cakap tentang masalah berat badan, it's all about lifestyle tau. It's all about lifestyle. Tentang macam mana caranya kita gunakan masa lapang kita untuk kita habiskan. Cara tu macam mana? Adakah dengan cara stres ke, apa ke kan? Kita ada kat Malaysia. Basically Malaysia adalah sebuah negara yang developing countries. Sebuah negara yang masih lagi nak ke arah nak develop kan. So kita lebih kepada profit oriented, kita lebih kepada development oriented, dan kita lebih kepada KPI oriented. Maksud saya gini, maksud saya bila kita on that perspektif, bos kita nak mengerah memerah kita kan, sebanyak mungkin jus yang kita ada kat badan kita, daripada effort kita, dari dan sebagainya kan. Tapi bila kita berada kat sebuah negara macam saya pernah bekerja kat Australia for like 3 years plus, saya nampak perbezaan culture kerja dekat Malaysia dan kerja dekat sana. Kerja dekat sana, mereka lebih menitik beratkan tentang work-life balance. Dia kerja, tapi dekat rumah bersama family dia kena happy. Sebab kalau dia tak happy dekat rumah, dia akan terbawa-bawa benda tu dekat office. Bermaksud kalau lifestyle dia dekat rumah tu tak betul, maksudnya mungkin lah, kalau kat sana tu jenis kaki minum ke, kaki clubbing ke, kaki perempuan ke kan, dia akan bawa sifat dia tu dekat office. Mungkin ada orang boleh switch mungkin orang boleh switch personality diorang dekat rumah dan dekat office, tapi bila sampai waktunya, orang akan nampak dia memang adalah diri dia sendiri. So maksud saya begini, the way you look is the way people define your lifestyle. Okay, the way we look adalah the way people define your lifestyle. Kalau seseorang tu mempunyai badan yang kurus kering pun, tu melibatkan lifestyle dia juga. Kalau seseorang itu dia obese yang sangat merisaukan, itu pun adalah melibatkan lifestyle dia orang juga. Tapi kalau korang tengok seorang tu berbadan sador, berbadan macam muscular, ataupun perempuan nampak badan dia fit dan sebagainya kan, macam mana korang nampak dia orang ni? Adakah korang nampak dia ni kiranya macam kaki gym je, ataupun adakah korang akan nampak dia ni jenis yang macam workout aja, tak kisahkan family ke apa benda semua? Korang fikir macam tu tak? Ada tak korang terfikir macam tu? Kan? Orang yang pergi gym ataupun orang yang exercise, tak kisahlah exercise tu apa, buat running ke, pergi gym ke, strength training ke, nampak badan dia ketul-ketul ke apa benda semua, dia sebenarnya ada satu karakter yang mana dia tak ada, dia kurang dapat tunjukkan rasa dia senang nak down.
Because pertama sekali, dia dah fight against diri dia. Bila dia pergi gym, apa dia buat adalah dia tengah lawan diri dia sendiri. Macam semalam saya pergi gym, saya macam malas sangat nak pergi gym, tapi saya pergi juga. Why? Sebabkan itu yang saya nak achieve sesuatu dalam life saya. Semalam masa saya buat, sebentar buat live, semalam saya kira macam malas betul nak pergi gym, tapi saya pergi juga. Saya paksa diri saya pergi juga disebabkan saya ada satu goal, dan goal tu saya nampak jelas apa yang saya nak. Tapi seseorang tu kalau katakan dia, bos dia tengok macam bos dia bagi dia task kan, okay bro, okay, Encik X, this is your task for this week, nak tolong siapkan by end of the day, by end of business, by close of business today kan. So dia akan rasa sedikit je perception yang sebenarnya mamak ni tak siapkan sebab tak dapat nak commit. Mungkin sebab dia akan mengantuk ke, mungkin dia akan sibuk makan ke, apa benda semua kan. So adalah serba sedikit lah sebenarnya kan problem yang kita boleh nampak pada obese, orang yang obese. I'm not saying that orang yang ada masalah berat badan ni ada masalah-masalah yang saya sebutkan ni. Saya minta maaf awal-awal, saya just nak bagi tahu kat sini tentang apa yang orang cakap, tentang apa yang orang keliling cakap, community kita bercakap tentang orang yang ada masalah berat badan. Ada orang cakap kan, suka tidur nak cakap apa, betul tak? Suka tidur nak cakap apa. Tapi sebenarnya it's not about apa yang orang cakap pun, tapi apa yang korang tengok diri korang sendiri kat depan cermin. Adakah korang happy tengok diri korang kat depan cermin? If not, then adakah korang sanggup hidup dalam keadaan just macam hidup dalam keadaan korang ni macam tak ada benda yang korang nak achieve? Faham tak? Saya ni bukan nak. Saya ni cuba susun ayat supaya ayat saya ni tak menyinggung perasaan orang lain. Kalau korang rasa tersinggung, boleh tak tunjuk sikit? Kalau korang rasa tak tersinggung, boleh tak korang tunjuk sikit like ke, love ke kan? Korang cakap that you are agree with what I say, boleh tak tunjuk like ke, love ke? Tapi kalau korang tersinggung, boleh tak tunjuk gambar marah ke kan? Gambar sedih ke apa ke? Sebab saya nak tahu juga feedback daripada korang. Adakah korang rasa macam whatever I said ni something yang korang boleh agree on? Ataupun kalau korang tak agree, just boleh cakap tak agree, ataupun say. Kita cuba berbincang kat sini, cuba tengok adakah benda yang saya cakap ni benda yang korang boleh agree apa yang saya cakap. Thank you for the like. Thank you for the likes yang diberikan kepada saya, dan saya appreciate sangat-sangat walaupun tak banyak. But itulah point saya. Saya punya point very very clear dan very very simple. Saya nak membantu orang yang ada masalah, yang ada perasaan tak yakin pada diri dia sendiri, yang ada perasaan tak rasa macam perasaan dia tak rasa macam rasa rendah diri, rasa macam tersisih dengan kawan-kawan diorang, dengan rakan sekerja diorang disebabkan berat badan yang berlebihan. Saya juga nak membantu mereka yang ada masalah berat badan berlebihan ni supaya dapat turunkan berat badan melalui kaedah yang saya nak ajar ni. Saya tak letak lagi nama kaedah ni kan. Tapi saya harap saya akan jumpa nama kaedah tu, sebabkan kaedah ni kaedah yang korang semua pun tahu. Cumanya korang mungkin tak nampak jalan je. Contoh, macam mana caranya untuk buat duit? Semua orang tahu cara nak buat duit, cara bekerja, cara menjual barang ke apa benda semua kan. Tapi ada orang yang tak tahu nak buat duit tu macam mana. Ada orang tak tahu macam mana caranya nak buat duit dengan banyak sekali. Sebab tu ada orang yang still lagi minta sedekah. Sebab walaupun diorang tahu cara nak minta duit, diorang akan ada juga rasa macam mana caranya nak minta duit. Saya dah kenal dua orang sebenarnya. Dua orang yang orang yang cacat. Dia boleh gerakkan dua jari ni je untuk kontrol dia punya wheelchair. Itu orang pertama. Yang orang kedua ni saya tak pasti sangat, tapi lebih kurang cacat jugalah. Dia macam OKU. Dia buat bisnes. Dia buat bisnes. Pertamanya dia buat bisnes perfume. Memang jadi millionaire. Bukan saya kencing, saya cakap betul. And then dia punya bisnes tu terpaksa ditutup atas for some reason. Dan sekarang dia buka satu lagi bisnes, dan bisnes tu pun reach million ringgit sale. Dia adalah orang OKU.
Ni kan pula ada orang yang macam minta sedekah kat tepi jalan, dia tak OKU pun, mungkinlah kaki dia sakit tapi dia still dia boleh gerak macam-macam benda kat tangan dia, macam-macam benda kat kaki dia lagi, yang dia still dia boleh berfikir dan sebagainya, dan dia masih lagi boleh buat sesuatu yang OKU ni kan. Sama juga setengah orang macam dia mungkin tahu nak turunkan berat badan tapi dia tak nampak jalan. Mungkin dia dah buat sekali dan dia rasa macam give up sebabkan dia tak dapat result yang dia nak. Mungkin juga dia rasa macam orang yang nak turunkan berat badan, nak kuruskan berat badan dia ni, setiap tahun dah letak dah azam tahun baru nak kurus. Tapi disebabkan dia tak nampak jalan, keyword dia tak nampak jalan, dan dia terus give up dan tak dapat nak proceed dah dengan dia punya kehendak ataupun dia punya target tahun baru dia tu kan. Dan sekarang kita akan sampai ke tahun baru yang baru, tahun 2020 dah dekat dah. Wawasan 2020. Dalam banyak-banyak tahun dekat dalam sepanjang zaman ni, tahun 2020 yang paling famous sekali. So, adakah kita nak biarkan tahun yang famous ni menjadi persada yang kita masih lagi gagal untuk turunkan berat badan kita? Ni tahun 2020 ni adalah satu tahun yang menyebabkan kita dapat turunkan berat badan kita dengan cara yang lebih mudah dan dengan cara yang lebih senang sekali. Alright? Bagi saya kebenaran untuk bantu anda. Sebab saya betul-betul nak bantu korang untuk turunkan berat badan. If you allow me, insyaAllah I will do wonders to you. Benda pertama sekali yang saya akan buat adalah saya akan buat kelas nutrition, basic nutrition. Basic nutrition kelas yang saya adakan pada esok harinya. Sekiranya korang berminat nak tahu tentang kelas ni, boleh klik dekat pin komen tu, WhatsApp link tu, dan kita akan bercakap tentang macam mana caranya tu kita slot in korang dekat dalam kelas tu. Saya nak korang saya nak dalam 15 to 20 people yang ada kat dalam kelas tu, supaya insyaAllah lebih ramai saya dapat approach setiap each and every one of you, dan saya dapat bantu menjawab soalan-soalan korang semua. Dekat dalam live ni saya tak dapat nak bantu sangat sebenarnya. Saya tak dapat nak tunjukkan banyak benda. Saya nak tunjuk macam saya punya iPad, nak share screen dekat iPad ni, dekat live ni tak boleh. So that's why saya buat dalam platform Zoom. So bila saya buat dalam platform Zoom, insyaAllah semua akan dapat benefit, dapat tengok apa yang saya nak bagi korang tengok, dan saya nak bagi korang nampak, saya nak ajar korang macam mana caranya dengan senang sekali dapat turunkan berat badan. Just by understanding, eat mindfully, makan secara beringat-ingat. Dan saya dah tunjukkan juga exercise yang macam mana yang sesuai. Dan mungkin kalau katakan korang ada sakit badan, sakit lutut ke, sakit pinggang ke, sakit sendi ke kan, yang tak dapat nak exercise, so insyaAllah saya dapat bantu juga esok tentang macam mana caranya untuk exercise sekiranya korang ada masalah sakit-sakit badan dan sebagainya. Dan sekiranya kalau katakan korang interested, again saya really urge untuk korang klik that WhatsApp link. Thank you for those yang dah klik. Thank you pada orang yang dah komen. Okay, kepada orang yang dah komen dan inbox saya dan PM saya tentang agenda yang saya nak buat ni. Saya appreciate sangat-sangat. Saya nak ajar korang, izinkan saya ajar korang supaya korang lebih faham macam mana caranya untuk korang lebih kurus dan berjaya turunkan berat badan dengan cara yang sangat mudah sekali. Saya tak suka ajar benda yang berkenaan dengan ajar kurus dengan cara beli barang suplemen ni semua, sebab itu bukan cara saya. Saya tak suka ajar orang untuk beli barang kurus, sebabkan nak kurus ni adalah cara yang mudah, bukan setakat mudah, tapi cara yang cheap, cara yang murah, bukan mudah, cara yang murah sebenarnya. Sepatutnya cara nak kuruskan badan ni adalah cara yang lebih murah daripada cara nak gemukkan badan. Macam percaya tak apa saya cakap? Saya nak korang semua nampak benda ni. So that's why saya buat kelas ni, supaya bila saya habis kelas tu, the next day tu korang akan dapat tahu macam mana caranya korang boleh buat benda ni dengan sendirinya tanpa ada personal trainer yang ajar. Sebab ramai personal trainer dekat luar sana
bengang dengan saya. Kenapa saya buat kelas benda ni? Kenapa saya buat kelas ni? Sebab kelas ni sebenarnya adalah diorang punya macam mana diorang boleh buat duit dengan korang. Sebabkan macam mana cara diorang buat duit dengan korang adalah dengan cara biar korang keep on contact dia tentang ajar cara pemakanan lah dan sebagainya lah. Tapi sebenarnya korang boleh tahu sendiri. Saya nak korang tahu apa yang diorang ni tahu, supaya korang sendiri boleh be in control tentang korang punya berat badan sendiri. Itu adalah matlamat saya. Sebab matlamat saya adalah membantu orang yang ada masalah nak turunkan berat badan, tapi mereka takut pula. Mereka takut pula dengan cara yang akan diajar, sama ada betul atau salah, sama ada personal trainer ataupun coach ataupun kat luar sana akan tekan diorang untuk dapatkan duit lebih banyak daripada korang. Tapi this is not the case dalam saya ni. Saya betul-betul nak membantu korang untuk turunkan berat badan. Kenapa? Inilah cara saya berkhidmat kepada komuniti saya. Dan sebaik-baik manusia adalah mereka yang memberi manfaat kepada manusia yang lain. Dan saya nak jadi manusia yang disebutkan tadi tu, dalam hadis sebenarnya tu. Jadi I think I have to end my life now, sebabkan besok adalah hari bekerja. Saya tak nak korang tidur lambat, sebab besok korang perlu bangun pagi dan menghadap jam mungkin, dan teruskan bekerja pada hari Isnin. Saya tak nak disebabkan tengok live saya ni sampai lewat malam, korang ada Monday blues pula kan. So saya pun tak nak korang ketum dengan apa saya cakap ni. Kalau nak ketum, kita ketum dalam kelas kurus saya esok. Kelas kurus jam 8.30 malam melalui Zoom online. So yes, again saya nak promote lagi. Kalau katakan korang interested nak belajar lebih detail tentang nutrition, asas nutrition untuk kurus, join kelas kurus RM10 saya yang saya akan adakan esok. So jangan segan, jangan malu-malu, just ask, PM saya dan saya akan cuba bantu korang sebaik yang mungkin. Alright, thank you for now. Thank you for watching. Saya berterima kasih kepada semua yang menonton. Akhir kalam, nama saya Syahrul.